Okey, link kehadiran cikgu baru kongsi. Boleh isi link kehadirannya? Boleh isi link kehadiran dekat chat. Cikgu baru kongsikan link kehadiran. Okey, kita dah boleh mula lah ya, dah pukul 11.38. Okay, kita santai-santai je hari ni. Semua ada beberapa perkara yang cikgu nak terangkan. Okay, dengar ya suara cikgu? Dengar, clear, clear. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan, kita baca Fatihah umul kitab ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, terima kasih kepada semua guru penasihat Kelab Belajar Daring dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Ya, kerana sudi meluangkan masa untuk pagi ini kita bermeeting, perjumpaan kali kedua. Ya, sepatutnya kali ketiga, tapi pada kali kedua kita ada program lain iaitu program kekal sihat di rumah. Jadi terpaksa ditangguhkan dan kali ni kita baru jumpa untuk kali kedua. Sepatutnya kali ketiga. Okey. Cikgu tak nak melengahkan masa. Ya, Kelab Bola Jaring SK Bukit Canggang, perjumpaan Gerko bilangan 2. Tarikh hari ini 27 Ogos, Jumaat, 11.30 pagi hingga 12.30 hari. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa kita akan habis lebih awal. Seterusnya, okey, Kelab Bola Jaring akan mengadakan pertandingan bola jaring. Pertandingan itu akan diadakan secara kuis dan yang kedua buku scrap. Ya, pertandingan kuis dan buku scrap. Okey. Maklumat pertandingan. Ya, maklumat pertandingan sasaran kepada ahli kelab bola jaring SKBC sahaja. Tarikh pertandingan bermula daripada 31 Ogos dan hingga 16 September. Ya, tarikh pertandingan bermula daripada 31 Ogos hingga 16 September. Sepatutnya pertandingan ni cikgu dah awal adakan, tapi disebabkan banyak kekangan, jadi cikgu tangguhkan. Ya, pertandingan pada 31 Ogos hingga 16 September. Ada masa lagi dalam 2 minggu. Kategori ya, ada 2 kategori iaitu kategori A tahun 4. Tahun 4 cikgu hanya sediakan pertandingan kuis sahaja. Manakala kategori B yang manakala kategori B ialah tahun 5 dan tahun 6. Kategori B tahun 5 dan tahun 6. Tahun 5 dan tahun 6 ada pertandingan kuis dan buku scrap. Ya, pilih salah satu antara nak masuk kuis ataupun buku scrap. Okay, seterusnya syarat-syarat pertandingan. Ya, syarat-syarat pertandingan. Pertandingan terbuka kepada semua ahli kelab bola jaring
SK Bukit Canggang. Peserta tahun 4 perlu menjawab soalan kuis yang akan diberikan. Soalan ni cikgu akan bagi nanti, cikgu akan bagi melalui link. Nanti cikgu akan sediakan link untuk awak tengok soalan yang ada dalam link tersebut. InsyaAllah 31 Ogos, masa cikgu tak akan bagi tahu, tapi awak bersedia untuk sentiasa tengok terkini dalam kelab bola jaring. Peserta tahun 4 perlu menjawab soalan kuis yang akan diberikan. Peserta juga perlu menghantar jawapan dalam link Telegram yang akan diberikan kemudian. Ya, peserta perlu menghantar jawapan dalam link Telegram yang akan diberikan kemudian. Setiap peserta hanya dibenarkan menghantar satu penyertaan sahaja. Ya, hanya satu penyertaan sahaja dibenarkan. Tak boleh masuk, tak boleh hantar dua nama ya, satu nama aja. Okey, pemenang akan dikira. Ya, ini dengan betul-betul pemenang akan dikira dari jawapan yang betul dan siapa yang pantas menghantar jawapan. Pemenang akan dikira dari jawapan yang betul dan siapa yang pantas menghantar jawapan. Kalau jawapan tu betul, dia yang paling pantas, dia akan dipilihlah sebagai pemenang. Pemenang cikgu akan ambil tempat pertama hingga tempat kelima. Ya, tempat pertama hingga tempat kelima. Okey, satu lagi cikgu terlupa nak tulis. Nanti masa nak menghantar kertas jawapan, cikgu harap murid-murid dapat tulis nama dan kelas. Tulis nama dan kelas. Okey, ini untuk tahun 4, syarat-syarat tahun 4. Okay, seterusnya, syarat-syarat pertandingan. Pertandingan terbuka kepada semua ahli kelab bola jaring SKBC. Peserta tahun 5 dan tahun 6, ya, ini untuk peserta tahun 5 dan tahun 6 perlu menjawab soalan kuis atau memilih untuk membuat buku skrip. Ya, peserta tahun 5 dan tahun 6 perlu menjawab soalan kuis atau memilih untuk membuat buku skrip. Salah satu je murid boleh pilih. Nak buat buku skrip ataupun jawab soalan kuis. Peserta juga perlu menghantar jawapan dalam link Telegram yang akan diberikan kemudian. Setiap peserta hanya dibenarkan menghantar satu penyertaan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan untuk menghantar satu penyertaan sahaja. Pemenang akan dikira, sama juga macam tadi, pemenang akan dikira dari jawapan yang betul dan siapa yang pantas menghantar jawapan. Kalau pantas tapi salah, tak menang juga ya. Dia kena jawapan yang betul dan pantas. Cikgu akan pilih. Tahun 4, 5 pemenang, tahun 5, 5 pemenang, tahun 6, 5 pemenang. Ya, cikgu akan ambil tahun 4, 5 pemenang, tahun 5, 5 pemenang dan tahun 6, 5 pemenang. Okey, begitu juga untuk tahun 5 dengan tahun 6, jangan lupa tulis nama penuh dan kelas masing-masing. Okey, syarat-syarat pertandingan lagi, pemilihan pemenang. Ya, cara pemilihan pemenang, pemenang akan ditentukan oleh juri yang dilantik oleh penganjur. InsyaAllah cikgu akan lantik juri-juri daripada di kalangan guru puan nasihat kelab bola jaring sendiri. Juri yang dilantik akan memilih, ya, juri yang akan dilantik akan memilih jawapan yang terbaik dan sekiranya terdapat ramai yang menyertai pertandingan tersebut, juri akan memilih peserta yang terpantas menghantar jawapan kuis. Okey. Keputusan pertandingan adalah muktamad. Keputusan pertandingan adalah muktamad. Maknanya tidak ada bangkang, tidak ada bunyi-bunyi lagi lah. Ni keputusan juri adalah muktamad. Keputusan para hakim adalah muktamad. Okey. Jangan lepaskan peluang, hadiah menarik menanti anda insya-Allah. Jadi ada tak murid-murid yang nak tanya soalan dekat sini? Boleh tanya. Cikgu buka soalan untuk murid bertanya sekarang. Ada nak tanya apa-apa?
Satu lagi, cikgu ada hantar dekat Telegram Bola Jaring, ya, tentang pertandingan peringkat daerah dan peringkat negeri. Kalau awak dipilihlah video awak, kalau dipilih, awak akan menang pada peringkat daerah, kemudian video awak tu juga akan dipilih ke peringkat negeri. Kalau dia terpilih akan pergi ke peringkat negeri. Sijil akan diberi, sijil akan diberi. Awak dah baca ke belum dalam grup Bola Jaring? Dia apa ni? Tarikh tutupnya pada kalau tak silap cikgu, tarikh tutupnya pada tarikh tutup Bola Jaring, penyertaan akan tarikh tutup kalau tak silap cikgu hari Ahad ni last. Ya, hari Ahad ni last. Jadi murid-murid perlu buat latihan yang dalam video, yang ditunjukkan dalam video tu. Cuma murid-murid perlukan sediakan bola dengan marker. Ada tengok tak dekat dalam Telegram? Macam 8 kecergasan dia yang awak kena buat. 8 kemahiran je awak kena buat. Ya. Video tu awak rakam. Awak rakam pergerakan awak. Nanti pihak daerah akan memilih siapa yang terpantas mengikut video yang dihantar. Ya. Awak ada masa lagi, boleh awak boleh, kalau nak cuba bolehlah, nanti hari Ahad ni boleh hantar dekat cikgu video tu. Ya. Cuma bola masalahnya, bola apa-apa pun boleh, tak semestinya bola jaring. Tapi kalau boleh janganlah bola kecil. Bola yang sebesar bola jaring yang dipegang oleh pemain tersebut. Ya, ada ditunjukkan contoh kat situ kan, tu je. 8 kemahiran tu je yang murid perlu buat. Ya. Kalau sempat, hari Ahad ni boleh hantar dekat cikgu video dan cikgu akan hantarkan penyertaan awak dekat peringkat daerah. Ada apa-apa nak tanya? Tak perlu ada lagu, tak perlu ada lagu. Sekadar video awak buat aktiviti tu je. Buat 8 kemahiran tu sahaja. Ya, sedia. Kalau kalau awak nak sedia peringkat daerah dan peringkat negeri akan disediakan sijil. Aktiviti pertama pogo jam. Aktiviti kedua twist around body, pusing-pusingkan bola. Aktiviti ketiga chest pass. Aktiviti keempat S run. Aktiviti 5 round the knee, pusing bola dekat lutut. Aktiviti yang keenam shoulder pass. Aktiviti ketujuh set pogo jump. Aktiviti ke-8 overhead pass. Itu je 8 kemahiran je awak kena buat. Ya. Mana tahu rezeki awak boleh menang sampai peringkat negeri ataupun peringkat kebangsaan. Ya, cubalah. Kalau dapat hantar kat cikgu hari Ahad ni. Hari Ahad ni awak boleh hantar kat cikgu. Yang baru masuk, ada yang baru masuk. Ada apa-apa lagi nak tanya tak?
Nanti dalam grup Telegram juga cikgu akan bagi link untuk awak tengok kemahiran bola jaring, sebab kuis tu, kuis yang cikgu anjurkan, SKBC anjurkan, Kelab Bola Jaring anjurkan, berpandukan video kemahiran bola jaring. Jadi nanti cikgu akan bagi link kemahiran bola jaring, bolehlah awak tengok dan awak boleh jawab soalan yang cikgu akan bagi 31 Ogos nanti. Ya. Okay, boleh faham? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada, boleh faham ya? Siapa yang agak-agak berminat nak masuk kuisnya peringkat daerah tu? Saya. Kalau berminat nanti awak tengok video tu dekat Telegram, awak ikut je video tu, ikut buat 8 kemahiran tu, lepas tu hantar dekat cikgu video tu. Tak perlu nak berlagu ke, tak perlu apa, awak cuma hantar pergerakan awak tu, kemahiran yang awak buat tu je. Nanti cikgu akan hantar video awak tu ke peringkat daerah. Ya, selewat-lewatnya hari Ahad ni. Boleh lagi awak buat. Petang ni boleh buat, esok pun boleh buat. Ya. Okey, untuk yang terakhir cikgu akan bagi tunjukkan sedikitlah, tunjukkan sikit apa ni kita boleh bersurai. Peraturan pertama bagi sukan bola jaring ialah pakaian. Pakaian hendaklah seragam, iaitu mempunyai corak, warna dan bentuk yang sama. Pakaian ini hendaklah dipakai setiap kali bermain di sepanjang musim. Pemain hendaklah memakai baju atau jersey dengan skirt atau seluar track. Seluar pendek adalah yang dibenarkan. Setiap pasukan dihendaki membawa 2 set bib yang berlainan warna. Ketinggian ukuran huruf yang pada bib ialah 4 sehingga 6 inci. Sekiranya kedua-dua pasukan membawa bib yang sama warna, maka keputusan akan dibuat secara gabungan bilik. Sebelum kita memperkenalkan pemain bola jaring, mari kita lihat struktur kelangkang bola jaring dulu. Kelangkang bola jaring ialah sepanjang 30.50 meter dinamakan garisan tepi, manakala garisan 15.25 meter dinamakan garisan gelanggang gol. Gelanggang terbahagi kepada 3 sempadan utama, 1 bulatan tengah dengan jejari 45.7 cm dan 2 separuh bulatan yang dipanggil kawasan menjaring ataupun kawasan D, di mana tiang gol didirikan pada pusat bulatan. Pemain tengah ataupun dikenali sebagai center C memainkan peranan yang penting kerana ia ditugaskan sebagai penyerang dan merupakan pemain yang membuat hantaran tengah di awal permainan. Kawasan C hampir meliputi keseluruhan padang bola jaring. C boleh bergerak ke semua kawasan kecuali di kawasan D. Penyerang gol atau dikenali sebagai goal attack GA ditugaskan sebagai penjaring. GA akan bekerjasama dengan pemain tengah, penyerang sayap dan penjaring gol. GA juga selalu menerima hantaran tengah dan bertindak sebagai penyerang. Penahan gol ataupun goal defense yang dikenali sebagai GD, tugas utamanya ialah menghalang penyerang gol daripada membuat jaringan. GD juga boleh menerima bola dari hantaran tengah. Penjaga gol ataupun dikenali sebagai goalkeeper (GK), tugas-tugasnya ialah menjaga kawasan jaringan dan menghalang penyerang dalam kawasan jaringan. GK juga perlu bekerjasama dengan penahan gol (GD). Penjaring gol ataupun dikenali sebagai goal shooter (GS) bertugas sebagai penjaring gol. GS mestilah mahir membuat jaringan kerana setiap pemain akan menghantar bola kepada GS untuk dijaringkan ke dalam gol. Pemain tidak bebas bergerak ke segenap sudut gelanggang dan mereka hanya bermain mengikut tugas yang telah ditetapkan. Penyerang sayap atau dikenali wing attack (WA) merupakan pemain yang menghantar bola dari kawasan tengah ke kawasan jaringan. WA selalunya akan menghantar bola kepada penjaring dan penyerang gol dengan kerjasama daripada pemain tengah. Penahan sayap atau wing defense yang dikenali sebagai WD merupakan pemain pertahanan. Tugasnya ialah menghalang gerak-geri dan hantaran yang ditujukan kepada penyerang sayap WA pasukan lawan dalam bulatan jaringan. Dalam permainan bola jaring, menerapkan kaki merupakan salah satu kemahiran penting yang perlu ada bagi semua pemain.
Terdapat dua cara yang boleh dilakukan oleh pemain setelah menerima bola, sama ada daripada hantaran rakannya atau hasil daripada hantaran pemain lawan. Pertama, mendarat atas sebelah kaki. Pemain boleh mendarat dengan menggunakan kaki kanan dan diikuti dengan kaki kiri. Untuk mengimbangkan badan, pemain hendaklah mengantarkan bola sebelum kaki yang mula mendarat tadi memijak lantai semula. Selepas menangkap bola, pemain akan mendarat pada sebelah kaki, melompat dari kaki yang sama ke kaki yang satu lagi dan melompat. Yang kedua, mendarat atas dua belah kaki. Dalam pendaratan kedua-dua kaki ini, pemain boleh memilih sebelah kaki sebagai opsi untuk membolehkannya berpusing beberapa kali pada kaki yang satu lagi sebelum menghantar bola kepada ahli pasukan yang lain. Ini bertujuan untuk memudahkan pemain yang sedang memegang bola mencari dan memerhatikan kepada bola yang akan dihantarkan seterusnya. Berikut merupakan teknik hantaran bola jaring. Yang pertama adalah hantaran sisi. Hantaran sisi dilakukan untuk membuat hantaran cepat menggunakan sebelah tangan ataupun kedua-dua belah tangan. Teknik yang kedua adalah hantaran aras dada. Hantaran aras dada adalah untuk membuat hantaran cepat, tepat dan pada jarak yang dekat. Hantaran aras dada ini juga dilakukan dengan menggunakan kedua-dua belah tangan. Teknik yang ketiga adalah hantaran aras bahu. Hantaran aras bahu bertujuan untuk membuat hantaran laju dan tepat pada jarak yang jauh. Hantaran ini juga dilakukan dengan sebelah kanan. Seterusnya adalah hantaran atas kepala. Hantaran ini digunakan untuk melambungkan bola tanpa dapat dicapai oleh pemain lawan. Hantaran atas kepala juga dilakukan dengan menggunakan kedua-dua belah tangan. Teknik yang terakhir adalah hantaran lantun. Hantaran lantun digunakan apabila pemain lawan terlalu hampir atau terlalu ramai pemain berhampiran. Saya akan menunjukkan salah satu kemahiran asas yang perlu ada dalam permainan bola jaring, iaitu teknik menghadang dengan betul menggunakan 3 langkah. Saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan teknik 3 langkah yang betul. Sebelah saya ini adalah pihak lawan, dia akan menunjukkan cara menggunakan teknik 3 langkah tersebut. Okay? Okey, ini adalah jarak antara pihak lawan dengan saya. Pihak lawan tidak boleh bersentuhan dengan saya. Kalau dia bersentuhan, dia akan dikenakan body contact. Yang terakhir adalah teknik menjadikan gol. Terdapat beberapa teknik, iaitu yang pertama adalah jaringan statistik sebelah kanan. Dengan cara ini, pemain perlu berdiri seimbang berat badannya di atas kedua tapak kaki, sementara tangan yang membuat badannya berada di hadapan sedikit. Kemudian dari kedekatan ini, bengkokkan siku dan bawa bola serta jengkar dan serta itu bengkokkan lutut. Kemudian luruskan lutut dan tolak bola dengan tangan ke arah jaringan. Apabila penjaring menangkap bola betul-betul di bawah yang gol, penjaring hendaklah mengambil langkah satu kaki ke belakang. Kemudian jaringkan gol dengan satu tangan dan sebelah kaki sahaja. Setelah itu, baik menjalankan gol sambil berlari. Cara ini ialah pemain melompat dengan kaki yang bertentangan dengan tangan yang memegang bola dan melepaskannya sambil melompat. Okey, itu sahaja video tentang kemahiran bola jaring. Cikgu harap murid-murid dapat mengenali teknik kemahiran bola jaring. Okay, sampai di sini saja perjumpaan kita pada pagi ni dan tengah hari ni baru masuk pukul 12:01. Jadi murid-murid yang baru masuk boleh isi kehadiran ya. Boleh isi link kehadiran. Sekejap cikgu kongsikan lagi. Okay, ada apa-apa pertanyaan? Cikgu-cikgu, guru penasihat ada nak bagi tahu apa-apa? Dipersilakan guru-guru penasihat. Pak Is, Aisyah ke, Kak Mazna, Lin nak bagi tahu apa-apa? Kak Zan nak bagi tahu apa-apa? Nak pesan apa-apa? Tak ada apa-apa. Tak ada. Okey, kita boleh berakhir di sini. Okay, InsyaAllah
3 minggu lagi kita akan berjumpa semula insya-Allah kalau umur panjang ya. Okey, jumpa lagi. Terima kasih semua. Jap cikgu nak ambil gambar, boleh buka kamera masing-masing. Buka kamera masing-masing, nak ambil gambar. Semuanya malu-malu nak buka kamera. Bukalah. Comel-comel lah tu. Kak An, Kak Norihan ada cakap apa-apa Kak An? Tak ada cikgu Min. Kak Ani, dia nak cakap apa? Kak Rohani. Tak ada apa Min, dah okey semua tu. Kira ya kita berakhir di sini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sebab meluangkan masa untuk perjumpaan Mulajaring pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Salam sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu. Sama. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu. Sama.